Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Tema yang ke-6, Semangat Cinta Akan Negara. Unit 17, Budi yang Baik Dikenang Jua. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini, Biar Putih Tulang. Dalam standard pembelajaran 5.1.7. Dari segi standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.1.7, kita akan memahami dan menggunakan pelbagai kata mengikut konteks dengan betul. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menggunakan pelbagai kata tugas semasa menyambung cerita dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat menggunakan pelbagai kata tugas semasa menyambung cerita yang betul secara individu. Mari kita belajar kata tugas. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 98 dalam tajuk Biar Putih Tulang. Seperti biasa, kita perlu membaca teks yang terpapar untuk mengetahui apa maklumat yang terkandung di dalam teks tersebut. Biar Putih Tulang. Kisah pada zaman dahulu, kehidupan sekumpulan haiwan di sebuah negeri umpama tikus jatuh ke beras. Mereka hidup dengan aman damai. Malangnya, pada suatu hari, negeri mereka telah diserang oleh jentolak. Negeri mereka diceroboh secara haram. Dengan rakusnya, jentolak itu menumbangkan pokok-pokok yang telah berusia beratus-ratus tahun. Syahadan, sang gajah yang gagah seperti badang, memanggil warga negeri itu berkumpul. Seterusnya, sang gajah berkata, "Wahai penduduk negeri indah permai, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Marilah kita bersatu hati mempertahankan negeri ini dengan titisan darah terakhir," kata sang merang. Tiba-tiba, haiwan-haiwan di situ terdengar suatu suara. "Ah, aku mahu lari dari sini," kata sang biawak yang menyebabkan haiwan lain terpaku bagaikan dipanah halilintar. "Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Aku tetap cinta akan negeriku," kata sang siput sambil mengesut ke arah sang biawak. "Biar putih tulang, jangan putih mata," kata sang gajah. Akhirnya, di sini kita perlu menyambung cerita ini di akhirnya menggunakan kata tugas. Mari kita lihat dulu cerita ini tentang kehidupan sekelompok ataupun sekumpulan haiwan. Dulunya aman dan damai, tapi menjadi kucak-kacir disebabkan adanya jentolak yang telah merobohkan ataupun musnahkan pokok-pokok yang telah hidup beratus tahun di kawasan tersebut. Jadi ini menimbulkan rasa rusing pada mereka kerana mereka telah kehilangan tempat tinggal. Jadi di sini sang gajah telah memanggil semua warga negeri untuk berkumpul. Maksudnya haiwan-haiwan itu berkumpul untuk membincangkan masalah yang dihadapi. Kemudian di sini mereka berbincang untuk mempertahankan kawasan tempat tinggal mereka. Tetapi sang biawak telah menyatakan bahawa dia ingin lari, membawa diri ke tempat lain. Kerana dia takut akan menyebabkan kematian. Kemudian apa yang telah dikatakan oleh sang biawak ini telah dijawab oleh sang siput bahawa dia ingin menetap di tempatnya. Hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Tak sama kalau kita pergi ke negeri orang, tak akan sama dengan tempat kelahiran kita ataupun tempat tinggal kita. Jadi di sini juga gajah telah memutuskan biar putih tulang jangan putih mata. Maksudnya kita mesti berusaha berhabis-habisan untuk menentang kegiatan tersebut. Jangan kita terlepas peluang yang ada tanpa adanya usaha. Inilah cerita yang kita baca sebentar tadi dan kita perlu menyudahkan atau membuat kesimpulan akhirnya apakah yang berlaku dengan menggunakan kata tugas. Jadi cikgu jelaskan dulu apa dia kata tugas. Kata tugas ialah gabungan kata yang berbeza daripada kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Kerana kata ini tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam binaan frasa. Semua perkataan yang bukan kata nama, kata kerja dan kata adjektif digolongkan sebagai kata tugas, iaitu perkataan yang hadir dalam binaan frasa atau klausa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis, iaitu ayat. Contoh kata tugas, kata penghubung, iaitu kata hubung. Kata frasa
kata bantu, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata penguat, kata arah, kata bilangan, kata sendi nama, kata pasca kata, kata pembendar dan kata penekan. Kata kausa, kata seru, kata perintah, kata tanya, kata pembenar, kata pangkal ayat. Ya, dengan mudahnya cikgu nak cari tahu yang selain daripada kata kerja, kata nama dan kata adjektif, itu ialah kata tugas. Ya, kata tugas yang digunakan dalam binaan frasa atau kelasa yang mendukung sesuatu tugas untuk membina ayat. Jadi kita perlu menyudahkan cerita ini. Apakah kesudahan? Jadi kita pulang kepada murid-murid, nak buat kesudahan cerita ini bagaimana? Ya, sebab kalau lihat pada cerita tadi, gajah masih lagi ingin berusaha untuk mempertahankan tempat tinggalnya. Okey, kita lihat. Ya, ini bahagian perlu kita bina ayat berdasarkan kata tugas tadi. Jadi kita lihat apa mereka kita bina. Akhirnya berlakulah peperangan yang amat dahsyat. Sang burung telah membawa batu untuk dilepaskan kepada pemandu jentolak. Aduh, sakitnya, kata pemandu jentolak. Pemandu jentolak telah melarikan diri kerana tidak mampu berlawan dengan haiwan-haiwan tersebut. Jadi ini ceritanya, ya. Setelah perbincangan dilakukan, sang gajah masih ingin meneruskan, ya, mempertahankan tempat tinggalnya. Jadi mereka telah berlakulah satu, ya, peperangan yang dahsyat di antara haiwan-haiwan tersebut bersama dengan pemandu jentolak. Ya, burung telah mengambil keputusan untuk melepaskan batu-batu kepada pemandu jentolak dan akhirnya kerana tidak tahan kesakitan, pemandu jentolak telah melarikan diri, ya, daripada haiwan-haiwan tersebut. Cerita penghairat ini terpulang pada kamu untuk memberi kesudahan yang bagaimana. Okay, nilai murni dalam cerita ini itu keberanian. Cikgu dah kongsikan tu, ya. Nilai ini keberanian. Keberanian daripada siapa? Haiwan-haiwan yang tinggal di kawasan tersebut yang mempertahankan tempat tinggalnya daripada diceroboh. Ya. Jadi mereka telah berbincang dan menunjukkan keberanian mereka untuk berlawan dengan pemandu jentolak tersebut dan akhirnya kejayaan menjadi milik mereka, tempat tinggal mereka selamat dan mereka masih boleh tinggal di kawasan itu dengan amannya. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja. Perkongsian cikgu dalam kelas PDPR kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.